Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dan ahli Dr. Musa Masjid Tuan Imam, Pegawai Masjid, hadirin yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadir ke dalam majlis ilmu. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita cuba mengira apa pasal saya kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memaham apa itu syukur, maka biasanya kalau kepada kita sesama kita kata terima kasih. Pasal apa terima kasih? Kerana ada sesuatu yang dibagi kepada kita. Satu dibaginya, kita terima kasih sekali. Dua dibaginya, dua kali kita terima kasih. Lepas minum kopi di pulaan tu, yang membayar kita terima kasih. Terima kasih, tambah lagi daun keladi. Kalau boleh, nak minum kopi lagi. Itu bahasa awam kita. Itu terima kasih. Kalau dengan istana, lain. Kalau dibaginya kita sesuatu hadiah, kita tak kata terima kasih tuanku. Tak mahu dia. Bolehlah pakai, tapi kita tengoknya tak beradab lah kita tu. Menjunjung kasih. Tinggi itu menjunjung kasih, artinya pemberian itu kita junjung dengan penuh rasa terima kasih banyaklah kerana bagi. Kalau kami dapat datuk tu, itulah yang nampak lama dengan tuanku, itulah dia cakap tu, junjung kasih tuanku. Itu kalau kepada istana. Tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh juga. Kalau kita kata thank you Allah, boleh. Itu artinya terima kasih Allah. Artinya itu juga terima kasih Tuhan, betul juga. Tetapi dalam istilah ilmu, kan kita dah belajar ilmu. Dalam istilah ilmu, dengan Allah kita kata bersyukur. Jadi kalau kita tengok tadi kita di kedai kopi tu, lepas minum terima kasih ya. Artinya kita membesarkanlah. Dia pun rasa dibesarkan. Tiap-tiap hari Jumaat kita lepas sembahyang subuh kita minum sini ya. Saya belanja. Nampak? Kerana apa? Kerana dia suka dikatakan terima kasih tu. Kerana biasanya lepas minum orang, okey, jumpa lagi esok, begitu je. Yang orang ni ya benar terima kasih. Tak sangka dalam duit kau, poket kau punya ada rezeki. Boleh. Cuba kalau kau tak ada belanja pun tak dapat ada rezeki. Tapi itu buka hati kau mengajar. Jadi apabila kita ucap terima kasih kepada seorang tu, orang tu pula rasa besar, dia rasa dibesarkan, dia rasa berbaloi dalam belanja budak ni. Kemudian kita dengar apa dia cerita pula dengan orang lagi, beritahu dah 6 hari, 6 minggu dah aku belanja minum. Cerita pula dengan orang ni. Orang tu cerita pula dengan dia. Lagi besar hatinya. Lagi besar hati. Apa maksudnya tu? Itu yang Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Itulah ayatnya. Tak ada ayat lain dalam Al-Quran ni. Jadi kata 6,666 ayat. Itu dulu-dulu macam itu semua. Sekarang ni orang dah kira betul-betul. Seorang pun tak berani kata dia punya yang betul. Seorang pun tak berani kata. Sebab 6,666 ayat, dia ada dia punya dalil. 6,300 ada dalil. Jadi semua ada dalil. Semua orang tak berani, belum lagi tepat di berapa. Tapi orang Melayu kata 6,666 ayat. Salah kan? Tak payah. Itu tak ada jadi salah apa-apa. Yang penting ayat Quran. La in syakartum la azidannakum. Tadi saya mencuba memahamkan kalau dengan orang macam itu.
dengan orang macam tu. Sampai orang tu diikutnya seseorang tu, Dengan cerita satu hari orang tu nak pergi ke ke Melaka. Nak jalan di Melaka. Tiba-tiba oleh kerana dia teringat orang yang jom ikut saya di Melaka 2 malam kita dekat sana. Itu dipanggil apabila kita bersyukur. Bersyukur itu apa? Kemudian bersyukur tu rasa terima kasih itu kita selalu ikut dia dan kita pula suka nolong dia. Bersama rasa hati orang tu. Akhirnya dipanggil kepercayaan. Akhirnya dapat percaya penuh. Lepas itu orang mula meninggalkan duit pula dia. Mula pergi belikan itu, hantar ke situ, itu dah tinggi dapat keyakinan dan kepercayaan tadi. Kita kata dia seronok, begitu. Tapi akhirnya oleh kerana dia orang ni nampaknya boleh dipercayai, itu yang dikatakan kalau kau bersyukur nanti Allah tambah. Ini Allah cerita ni pada Allah. Ini saya mencontoh ni pada manusia. Hari-hari bila Perdana Menteri itu datang, dia buka pintu. Assalamualaikum, Datuk Seri. Kena 10 kali siapa budak? Kata siapa budak yang buka pintu selalu tu? Akhirnya kita tengok dah jadi wakil rakyat budak tu. Asalnya buka pintu selalu je. Kan? Apa maksudnya tu? La in syakartum la azidannakum. Maksud saya cuba nak memudahkan faham. Yang ayat Allah tu kata ini kalau pada manusia macam tu rupanya. Dia sampai ke peringkat jadi orang penting, orang kepercayaan kepada orang, kepada raja, kepada pemimpin. Allah, dia bukan saja yang ini. Sebab kita kata Allah itu Al-Ghina. Ghina itu Ghina itu artinya kaya. Kaya itu yang kita sebut kaya, Ghina itu dipanggil Ghina, ya. Ghina itu ialah kaya. Kaya itu sendiri Allah itu bila dikata kaya tu Allah itulah kaya tu. Allah tu yang kaya tu. Salah satu nama Allah tu, ya. Ya Ghani, kita panggil kan? Ya Ghani, itu nama Allah, Ya Ghani tu. Tapi ada satu lagi nama Allah yang berkaitan dengan Ghani juga. Dia panggil Al-Mughni. 2 nama dia yang berkaitan dengan dia Ghani. Kaya itu pula Allah itulah. Allah itu bukan dia kaya. Kaya itu Allah. Faham ke apa saya cakap ya? Jasad itu memang itulah kaya. Emas itu Allah itu kaya. Kalau kita kata kaya, Allah ada tu. Salah satu nama dia. Tapi ada lagi satu nama dia, Al-Mughni. Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Mughni itu yang maha mengkayakan orang lain. Mengkayakan manusia, mengkayakan apa saja, alam mengkayakan. Dikayakannya bukit tu dengan batu, emas dan sebagainya. Dia yang mengayakan. Dia kaya, tapi mengayakan. Itu pasal biasanya orang sembahyang sunat duha, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Fattah. Apa erti? Wahai Allah, Allah yang kaya dan suka mengkayakan. Ya Razzaq, suka merezekikan. Ya Fattah, suka membuka peluang-ruang apa saja terbuka di rumah, masuklah kita. Kan saya pun dah cerita kemarin, masa saya jadi setiausaha politik Menteri Besar Selangor, dan sedimat taib dari Menteri Besar. Di luar pintu tu kita ada CCTV tu. Ni pintu nak masuk ke Jabatan Menteri Besar, ada CCTV tu. Orang masuk tu macam-macam rupa. Ada begini kat pintu, ada yang nak buat apa-apa macam.
nak membuka supaya hati orang ni kan maulah lembutlah hatinya bila aku datang kan, sukalah hatinya. Kalau yang aku minta ni dapatlah. Tapi yang bahayanya takut dia menganggap yang menteri besar tu Allah kan. Lagi bahaya dia tergelincir je sikit, iman dia jatuh. Sebab ini perantaraan ni, ini bukannya tapi kalau kita rasa bagi ni kan selesai aku kan, dah lebih besar orang tu daripada Allah. Jadi kita nampak dalam CCTV tu, saya duduk dalam dengan Tan Sri nampak orang tu datang. Dia keluar dari sini, dia kecil semua macam nampak dalam tu. Nak menengok perangai mana. Kita kata ada. Dah memang macam itu. Semua orang berusaha dalam itu. Tak tahu berapa hari agaknya dia menjampi air ni, tak tahu kita tu. Yang sebelum disembah-sembah tu. Apa maksud saya nak bercakap tadi? Ya Fattah. Nama Allah tu satu, Fattah. Dan bila kita pula membaca Al-Fatihah, sebab itulah kalau apa saja nak minta Al-Fatihah, jangan tidak. Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang ubat, orang kalau sesak-sesak sangat, baca Fatihah tu. Tu guru kata kalau demam-demam, baca kena je ke air tu, timbul je, minta ke Allah baik. Yakin tadi. Jadi balik kita semula kepada yang saya sebut tadi, terima kasih. Terima kasih dalam bahasa kita, terima kasih dalam bahasa Inggeris, thank you, ya. Kemudian dalam bahasa Arab pula syukran jazilan. Dalam bahasa India tak tahu saya, bahasa Cina tak tahu saya ni macam tu. Itu ialah ucapan terima kasih. Rupanya semua bangsa dalam dunia ni ada istilah mengucap terima kasih. Kalau ada orang ambil, sebab itu anak kita bila kita bagi je, apa cakap, ajar dia. Jangan dia ngambil terus masuk dalam poket, itu tak boleh. Sebab dia mesti belajar daripada kita membagi. Nanti sebelum balik, cikgu salam ke cikgu ya, ucap terima kasih ke cikgu. Kita ajar dia begitu. Di sekolah pun buat macam tu. Masa saya ustaz pun saya ajar sendirilah. Kan? Memang macam tu. Memang kita latih dia. Tetapi yang saya nak kita sebutkan sini, bagaimana ya? Berterima kasih itu maksudnya apabila orang bagi, kita rasa besar. Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dan suka hati pemberi itu lebih besar dari masa ke semasa, maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Itu yang kita ceritalah. Lepas sembahyang maghrib ada sembahyang 2 rakaat, selepas 2 rakaat, ada 2 rakaat selepas maghrib. Itu namanya sunat yang disunnah oleh Rasulullah. Kemudian ada 2 lagi tambah. Yang sunnah yang ini tadi sukarela. Thank you Allah kita. Kenapa sembahyang sunat? Terima kasih kepada Allah. Sebab ada banyak orang tak datang ke masjid ni. Kenapa? Sakit perut. Allah. Lagi ada yang dah duduk aja makan pun bersuah. Lagi ada orang suara azan tu dengar pun tutup je TV. Aduh, itu teruk tu. Tetapi kena aku ni, masa azan tu, azan aku ada dah dalam masjid. Dia sendiri datang. Banyak kita dulu mana datang masjid. Lepas tu kita datang masjid. Kenapa tu? Kerana kita sudah tahu bahawa apa yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tu, la ilaha illallah, melimpah keluar, melimpah. Dekat kami minta, kami minta petang.
berang semua Norway sini. Semua Cina berang Norway sini. Pukul 2 pagi dah puntang dia punya bawa tim bukan basikal masuk dalam hutan. Norway kat sini. Kita pun Norway juga sama. Tapi kita tak ada keluar kedua. Pas main subuh kita keluar. Macam tu. Nak jadi orang apa kita ni? Bila kita menengok kiri kanan kita, saya lah. Yang paling cantik, kemas saya tengok, orangnya cikgu je lah. Kita pergi sekolah, cikgu tu kadang pakai tie kan. Elok, pegang kotak, ada kuasa sikit. Jadi, kalau itu kita punya idola, nak jadi apa? Jadi cikgu. Itu yang kita nampak. Mana ada engineer yang kita contoh, tak ada. Arkitek tak ada, kontraktor tak ada. Tak ada kat sini. Sini semua orang Norway. Balik makan cendol, kedai kicu. Kan? Kicu pun dah makan cendol itu baru kata esok bayar kata dia. Tak ada tu pukul kalau banyak orang kata orang. Takkan ada kicu. Sebelum kicu kedai Pak. Sebelum kedai Pak pemain apa kedai belajar ni lah. Dekat rumah Penasir tu. Antara rumah Penasir dengan rumah Yaakob itu ada kedai belajar. Itulah suasana sini, tak ada rumah apa-apa. Tapi saya dengar anak-anak kat sini sekarang ni macam mana tu? Kerana apa? Kerana ibu bapa tu dah mula bersyukur dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dia. Bersyukur kerana apa? Pertama, dia rasa budak-budak ni aku dulu tak sekolah, maka budak-budak ni kena sekolah. Sekolah zaman saya dulu, jalan kaki ni dari sini ni ke Sungai Selisik tadi tu. Sungai Selisik lalang bertemu macam itu. Kalau lalu kan habis dah basah baju tu. Dia orang ni buka baju pergi sekolah. Kasut ikat tali tu letak sini. Biar tahan setahun 2 tahun. Kasut dah 2 tahun tu. Orang Gresik Ulu dekat simpang rambutan tempat saya tanam nanas tu, itu simpang pergi Gresik Ulu. Yang sini simpang tu kemari. Kalau dia orang nak bertinju Gresik Ulu dengan Gresik Tengah di situlah. Dia tongkat dan macam-macam saya nama-nama tu. Itu cerita lama kampung asal macam tu. Rumah-rumah saya ingat lagi sapu-sapu punya rumah kat sini lah. Tak ada banyak rumahnya masa tu. Kita berbudak kan. Dan macam keluarga. Sembahyang Jumaat tu di Masjid Bahum. Masjid Bahum. Itulah sembahyang masjid kami. Hari Jumaat semua orang bawa getah, bawa basikal pergi ke Berang. Di Berang tu jambatan, apa itu jambatan gantung. Daripada jambatan gantung tu nak pergi ke Berang tu, lecahnya sampai lutut. Ada kayu papan itu lalu atas. La ilaha illallah. Tapi semua orang tak rasa miskin macam tu. Semua orang rasa kaya. Tak ada aku rasa. Buahnya dahsyat betul. Kampung Gresik Tengah ni jalan mati dekat Kelubung tu, kami bagi Kelubung. Jalan mati situ. Askar orang putih kalau sampai sini hat situ je dia buat kemah, tak sampai ke dalam. Askar Melayu masuk. Orang putih penakut. Bagi coklat ke kita kat sini. Orang askar Melayu masuk ke dalam cari komunik. Dalam hutan tu di atas gunung tu ada jalan orang komunik tu. Dia tahu. Itulah Gresik Tengah. Namun tahun demi tahun kita dah boleh menolehkan orang Gresik Tengah ni. Di mana dia berada sekarang? Di mana dia berada sekarang? Saya sendiri tak percaya yang saya sampai ke satu tahap macam ini. Saya tak percaya. Di sekolah kemarin duduknya kalau kursi tu nombor belakang sekali tu nombor 6, nombor 7 kursi meja, saya lah belakang sekali. Menengok papan hitam tu, saya tengok kelabu-kelabu je papan hitam. Saya ingat semua orang macam itu. Saya ingat semua mata orang macam itu. Rupanya mata kita kelabu, tak elok, tak terang. Bila letak di cikgu depan, bagus sikit belajar kita. Ulang balik. Lama bila gedang sah buka, keledar buka, tahun 60-an kan. Habis budak sekolah sini tak sekolah semua.
Dia pergi sekolah, tapi sampai atas Merozo Roger tu, dia naik atas bukit tu, duduk dia situ dengan Merozo Roger. Itulah yang kita panggil tadi, apa nama ni, yang kita sebut, bila kita dah datang ke masjid, dah datang ke masjid, dah ada masjid, duduknya dah elok teratur. Dulu suruhnya air hujan bila kita takung, kan? Basuh kaki, ada tu semua kan, di situ. Tapi sekarang ni airnya dah ada kat sini, bilik airnya pula kalau dijaga elok dah macam hotel 5 bintang punya kemahnya kan, elok. Masjid dah besar. Saya tak menyangka masjid ini akhirnya macam ini, ramai jemaah ni, ramai. Memula buat tu tak ada macam ini, sikit aja orang datang. Sekarang ni ramai. PKP ni lagi ramai orang datang. Apa makna itu? Ini yang saya kata tadi, kita patut berterima kasih kepada Allah. Pertama, terima kasih dari rezeki itu memang kita nampak, duit kita ada dalam poket. Kalau kita dulu masa kecil, masa dulu kalau nak makan Kentucky, kita kata kat anak, nanti abah dapat gaji ya. Ya. Kita cakap kat anak kita pun dengar tak dengar je. Apa nak buat kan. Sekarang ni, bah nak hantar Kentucky, turun minta enjin tu. Pasal mana duitnya ada. Oh dulu tak rasa macam itu. Sekarang ni Sabtu Ahad, kalau raya apa lagi lah, dah tak memuat. Kalau depan rumah kita tu kereta budak-budak ni. Ustaz Halim semalam saya tanya, anak kau apa boleh? Belah-belah dia cerita. Bila budak-budak ni balik, berapa kereta yang balik tu? Dia kata kereta sekarang ni budak-budak dia masuk aku ada 14. Jadi 14 tu kalau 50,000 satu berapa dia? 14 kali 50,000. Dekat sejuta lah. Aset kau sekarang, aset kereta. Jangan kira apa nama peti ais yang ada rumah dia, jangan cerita. Jadi aset yang dia dulu tekih lah, kadang makan kadang tidak, tapi sekarang aset dia dengan anak-anak dia tu, kereta-kereta tu saja saya kira 50 tadi. Mana dapat kereta 50 dah sekarang? Dah berjuta. Keluarga itu dah jutawan. Keluarga itu dikira ramai-ramai, dah jutawan. Apa itu? Takkan kita tak mengucap terima kasih. Apa itu terima kasih? Syukur. Apa itu syukur? Kita upgrade lah. Daripada umur 18 lepas Fatihah, kuliah ayyuhal kafirun. Lepas Fatihah kedua, qul huwallahu ahad. Daripada umur 18 sampai sekarang tak upgrade langsung. Padahal rezeki yang Allah bagi, yang namanya anak, yang namanya kesihatan, tak boleh nak cakap. Tetapi kita punya syukran kepada Allah itu, terima kasih, tak ada bertambah. Bahkan kadang itu berkurang sangat. Ini yang dikatakan tadi, bahawa apabila sampai di satu ketika Allah memang bagi sampai satu umur, anak-anak semua dah besar, dah bekerja, dah kita tu Allah nak bagi kita tu lebih berdekat dengan Dia. Kasih sayang kau dengan anak-anak aku dah bagi masa kau kecil dulu. Nyamuk gigit pun tambah kan. Sekarang budak ni dah besar. Sekarang budak ni besar. Now masa untuk engkau dengan aku berkasih sayang. Kasih sayang. Aku dengan engkau berkasih sayang. Allah nak berkasih sayang dengan kita. Satu umur dia. Dia dah minta itu dah. Yang ini dah siap. Kerja ini kita dah selesai. Kalau ada masalah sikit-sikit kita selesaikan. Tapi mari bercinta dengan aku. Kau pun dah tak kuat lagi. Kau dah tak kuat lagi. Jadi macam mana nak buat? Sebab itu barang siapa ni ulangan. Kan kita kata elok dari segi bersyukur ni. Apa dia? Yang ini orang tanda bersyukur. Dahlah bersyukur. Syukur tu apa? Pasal kita terima kasih umur kita panjang, badan sihat, isteri sihat, mau dengar kata sampai sekarang, anak-anak pula dah kahwin belaka, sudah berjaya, sudah menjadi. Oh, kemai.
Okey, terima kasih Kak. Buat kerja-kerja sukarela. Kerja sukarela yang biasa ni, nolong-nolong orang ni satu hal, itu siapkan tu lah. Tapi yang aku kata ni, kau buat. Jika kamu sembahyang sunat, ya, jika kamu sembahyang berjamaah, kan saya dah ulang, jamaah Isya, maka aku masuk dalam akaun akhirat kamu seperti kamu ibadah membaca Quran 6 jam. Setengah malam tu 6 jam lah. Satu malam ialah 12 jam. Setengah malam 6 jam. Seolah-olah, nak ulang aja. Seolah-olah kita baca Quran 6 jam, tak lengur-lengur. Alif Lam Mim sampai 6 jam tu agaknya kalau orang biasa dapatlah 12 juz. 2 juz sejam. Tu kira laju lah. Ada yang sejuz. Tapi macam dia baca Quran 6 juz. Kalau 1 juz 1 jam. Tapi dia tidur mendekor. Apa pun tak diingatnya. Tapi Allah, oleh kerana apa? Kerana kamu semayang jamaah. Bukan semayang sunat. Sunat ni cerita lain. Jamaah Isya, maka aku masuk dalam akaun akhirat. Dah nunggu di akhirat tu seperti kamu beribadah 6 jam. Saya sebut 6 jam, tapi dalam hadis Nabi kata setengah malam. Barang siapa sembahyang berjamaah subuh, sembahyang berjamaah subuh, yang pendek sekali sembahyang subuh, yang susah nak datang, dah datang sini dah rajin lah, nak datang tu yang bayar berat no, rasa besar no kaki nak datang. Aku akan masukkan akaun engkau seolah-olah engkau beribadah sepanjang malam. Sepanjang malam 12 jam. 6 jam dengan 12 dan 18 jam. 18 jam kita tidur bukan main sedap dekat katil tu, tetapi Allah bagi pahala seperti 6 dengan 12 jadi berapa tadi? 18 jam beribadah, tak ada sakit pinggang, tak ada seolah-olah baca Quran. Yang senang baca Quran, nak ibadah baca Quran, tapi semayang pun ibadah. Ataupun seperti semayang aja 18 jam. Bini pun marah. Apa hal orang ni semayang 18 jam? Aku ni macam mana? Marah bini. Tapi Allah tak ada. Allah bagi. Itulah yang kita kata la in syakartum la azidannakum. Kau bagi sikit benar. Semayang berjemaah aja, tinggalkan rumah atau bawa isteri datang semayang jemaah, atau sekurang-kurangnya semayang berjemaah, suami isteri di rumah, maka itu pahala itu. Ini yang kita kata ni, Allah sudah mula nak bercinta dengan kita, minta kita bercinta dengan dia. Maka oleh kerana yang bercinta dengan kita ni bukan isteri kita yang hanya mampu, dia nanya, "Mana makan? Abang belum makan bang? Tak lalu makan, saya suap ke bang?" Tidak bagus benar lah tu. Saya suap ke bang. Tak seronok dia suap dia bini ni, sebab mata kita menengok lauk itu, dia suapnya lauk yang kita tak suka. Tapi dia buka juga mulut. Tak seronok. Nampak seronok lah, tapi alamak, awak ni nangis tu. Ini masuknya yang lain dalam mulut awak. Tak boleh berada nolak-nolak, ada tak? Allah mengajak kita mari bercinta dengan aku di umur kau yang sudah bekerja dalam rumah, tetapi kau sangat mulia kedudukan kau kalau kau pandai melaksanakan tugas mensyukuri nikmat Allah SWT. Sebab itu bagi orang yang biasanya bersedekah ni, apabila orang dah nanti penci, pasal dia duit ada dah, dia bersedekah, tapi tak terlawan Sayyidina Abu Bakar. Waktu subuh, siapa yang dah sedekah sebelum subuh ni? Abu Bakar juga kan. Apa saja ditanya, Abu Bakar juga kan. Dahsyat Sayyidina Abu Bakar bersedekah. Dan dia bersedekah. Tak ada bersedekah duit, dia bersedekah tenaga. Tak ada bersedekah tenaga, dia bersedekah nasihat. Jadi rupanya sedekah ni, bagi orang duit ada duit, bagi nasihat, nasihat. Apa sedekah saya? Saya sedekah ngantar anak sekolah. Sedekah juga ngantar dia pergi sekolah. Buat aku dah tua-tua pun ada bini lagi, ambil kau, ada anak hantar sekolah. Kenapa bangun pagi-pagi? Tidak. Jadi kita nyimpulkan
sembang malam ni, kuliah kita yang sebut malam ni, kuliah ni sikit aja yang kita sembangkan tu, tapi saya nak ianya berkesan. Bila kita dah berumur macam saya ni, mari kita merapatkan diri kita, yang dipanggil taqarrub ilallah. Kan kita kata ikrabnya sahabat kau, ikrabnya persahabatan kau, itu cakap Arab lah ikrab tu. Jadi dalam bahasa Arab disebut ikrab, kerabat. Asal perkataan ke ikrab tu, ikrab. Jadi mari kita ikrabkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lepas daripada dunia ni kita akan berada di satu alam lain. Di situ pun dia juga Allah. Nak nyambung dari sini. Jadi apa yang kita boleh dapat di situ, so lain syakartum, apa yang kita dapat di syurga nanti tertakluk kepada hidup kita yang pendek kat sini. Jadi kalau ada masa lagi, bukan time ni, masa maksud saya tu, ada lagi nampaknya peluang-peluang kita nak buat kerja, jangan lupa. Kita ambil bab ini tadi, bab jemaah, bab sembahyang sunat selepas, sebelum, ini pun kita rasa kalau Allah dah sayang dengan kita. Bila anak kita kata, "Pak, nampaknya rezeki kami ni, kami nak beli kereta, Pak, tapi duit tak berapa cukup." Angkatnya tangan dia begitu, "Ya Allah, ya Tuhan, malu nak aku, anak aku mengadu kat aku, aku tak dapat mengadu kat aku. Tunaikanlah hajatnya, Ya Allah." Kata kita depan budak. Dari segi psikologi, kerana dia rasa ayah dia punya doa ni tiba-tiba besok dan ada datang punca rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi lepas kita doa, kau jangan tinggalkan solat dia nak, solat jangan tinggal, sedekah selalu dan sebagainya. Cakap begitu. Jadi sambil kita berdoa tu, itulah sebab kita nak nasihat ini, sampaikan nasihat-nasihat ini, insya-Allah. Jadi marilah sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang bersyukur sangat. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Macam kalau Allah tu ada tangan macam ni lah, macam tu dia kata, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau kufur, sesungguhnya azab aku amat pedih. Tadi lembut dia cakap, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau ingkar, tak tahu bersyukur, azab aku amat pedih. Bila kita dah tua, kalau nak lepaskan kita daripada azab, dibaginya ruang itu, dibaginya ruang itu, dibaginya ruang itu, dibaginya ruang itu, agar kita dapat dilepaskan daripada siksaan api neraka. 4 bulan lagi, bulan 4 insya-Allah Ramadan pun sampai. Bulan itu lagi banyak anugerah Allah SWT, terutama untuk orang tua. Yang muda jalan dulu, tak apa, jalan dulu. Doa panjang umur sampai tua boleh buat. Tapi kalau buat, ni jamnya. Ini jamnya. Semoga Allah SWT memberikan apa yang saya sebut tadi masuk ke dalam, kemudian teringin di kita nak laksana. Kadang-kadang sekat-sekat tak apa. Sekat-sekat tak apa. Saya janji, saya ulang-ulang cakap ni banyak kali. Untuk diri saya juga, bukan untuk tuan-tuan, untuk saya juga. Saya mujuk diri saya, ya, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Mari kita baca wal asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum